Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Kita boleh mula dah ya? InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Salla alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hazihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya, dengan perkenannya, dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, makanya pada malam ini sekali lagi kita berjumpa di alam maya di dalam kuliah maghrib kita secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita sihat wal afiat, mengurniakan kita kesihatan yang baik, mengurniakan kita kerahmatan daripadanya, mengurniakan kita terang hati, diberi terang hati dan taufik hidayah. Moga-moga ilmu dapat kepada kita pada malam ini dengan baik. Mudah-mudahan melekat ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita beramal dengan ilmu tersebut insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung pengajian kita kitab Pelita Penuntut muka surat 4. Sambungan daripada hari Ahad itu. Muka surat 4 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Maksud daripada syair Arab tu. Pada minggu lepas kita belajar syair Arab menceritakan berkenaan dengan ilmu. Menceritakan berkenaan dengan ilmu, keutamaan ilmu, kelebihan ilmu, rangsangan bagi kita untuk mencari ilmu. Tujuan mencari ilmu ni untuk pakaian kita, untuk kita beramal di dunia dan natijahnya, hasil buahnya kita bawa ke akhirat. Itu penting. Sebab itu ilmu ni kewajipan kita. Kewajipan kita mencari ilmu sehingga kita faham agama. Sehingga kita faham syariat. Sehingga kita boleh melakukan kewajipan-kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pentingnya. Kelebihan ataupun kita belajar ilmu supaya kita tahu. Jadi maksud syair Arab 1, 2, 3, 4, 5. 5 rangkap syair Arab. Dia tulis di sini terjemahannya Jawi, tapi dalam kitab Arab tu dia ada bahasa Arabnya.
Ada bahasa Arab. Belajarlah olehmu. Intipati daripada syair itu. Belajarlah olehmu. Maknanya dia suruh kita belajar dan menuntut olehmu akan ilmu. Maknanya kita belajar dan menuntut ilmu. Kita belajar menuntut ilmu. Maknanya kita tahu dan kita tahu guna. Setengahnya dia belajar ilmu tak tahu guna. Setengahnya dia belajar ilmu tak tahu manfaat. Dia belajar ilmu semayang, dia semayang style dia juga. Itu. Dia suruh kita belajar ilmu, lepas itu menuntut betul. Maknanya sehingga kita boleh mengamalkan dengan tepat dan betul. Mengamalkan dengan tepat dan betul. Contohnya, kita nak membawa Yasin orang sakit. Kita kena belajar betul. Kaifiat dia yang diamalkan oleh ulama kita, peraturannya, disiplinnya baru barakah. Baru barakah. Sebagai contoh, maknanya kalau kita membaca Yasin orang sakit ni, dalam kitab disebut, dan kita belajar dan menengok orang alim buat. Maknanya orang yang membaca Yasin ni, tutup mic ya. Tutup dia punya ni kan. Tak dengar. Tutup mic. Dengar cakap ni. Orang yang belajar kaifiat dan disiplin ataupun cara kita membaca Yasin ni, dia tertib. Nombor satunya, orang yang nak membaca Yasin kepada orang sakit ni, dia mesti fasih betul membaca Yasin tu. Tak boleh terangkap-rangkap, tak boleh. Turut serta tak boleh. Makna kalau nak turut serta hak tak berapa pandai, dia tidak masuk bilangan. Itu disiplin dia. Dia tidak masuk bilangan. Contohnya kita 20 orang ataupun 41 orang. Yang kita ada 45. Dia ni tak berapa fasih baca Quran. Baca Yasin khususnya. Jadi dia ni tidak masuk jumlah 41. Nak baca tu boleh tapi tak masuk. Tak masuk. Contoh lagi, makna kita ada 20 orang. 20 orang tu makna 2 kali seorang. 2 kali seorang, lepas tu tambah khalifah yang tukang bawa tu, dia 41 kali. Dia sekali seorang makna 41 kali. 20 orang, 2 kali seorang makna 40 tak? 40, lepas tu khalifah yang tukar bawa Yasin tu, maka dia baca seorang 41 kali. Manakala orang lain pula dia ada 5 orang. Maknanya 25. Sedangkan dia tak berapa fasih baca Yasin, dia tidak dijumlahkan 41. Bahkan hak 20 inilah ulang 2 kali baca. Itulah disiplin daripada belajar menuntut ilmu. Jadi dia kata belajarlah oleh kamu dan menuntutlah oleh kamu ilmu itu dari sesuatu bidang. Lebih-lebih lagi perkara-perkara hak bersangkut dengan amal ibadat kita. Nak lengkap betul amal ibadat kita. Saya contohkan maknanya kita sembahyang. Kita sembahyang. Maknanya belajar sembahyang ini hak dekat dengan kita. Saya suka mengambil contoh hak dekat dengan kita, kita mudah faham. Maknanya belajar kisah sembahyang ini daripada mengambil air sembahyang, lepas tu duduk atas sejadah, berdiri atas sejadah, lepas tu qamat, lepas tu usalli fardal maghribi thalasa. Cantik. Sebut usalli fardal isya'i 4 raka'atin. Usalli fardas subhi. Ustaz ni sebut usalli tu kita reti dah. Cuba baca. Sebut boleh tapi maksudnya dia kata belajar ilmu, menuntut ilmu secara tepat. Sebut boleh. Betul tak betul? Tak tahu lagi. Usalli sunnata aidil fitri. Kadang-kadang orang mengajar tu pun tak betul. Minta maaf cakapnya. Usalli sunnatan aidil fitri. Tak betul. Walaupun perkara itu tidak masuk dalam sembahyang. Tapi sempurna. Bacaannya usalli sembahyang raya ni. Usalli sunnata.
sunnata Idil Fitri. Itu yang sahih. Buka kitab tak percaya. Usolli sunnata. Dia bukan baris dua. Usolli sunnata Idil Fitri. Dia baris satu Idi. Bukan Aidi. Aidi tu cakap Melayu. Itu saya maksudkan. Maksudnya belajar oleh kamu dan menuntut oleh kamu akan ilmu itu. Makna belajar betul-betul dengan cara, dengan kaifiat. Makna kita, sebab itulah saya mengkaji, saya menengok, agaknya lah, sebab kita cumpang-camping, baju ibarat baju koyak. Sebab itu sembahyang kita tak khusyuk, terumbak-ambing. Sebab kita tak lengkap, ibarat air dalam gelas, makna kita penuhkan gelas itu. Kita penuh. Bibih, orang tua khabar. Bibih gelas itu. Tahu bibih? Bibih gelas itu kerana penuh. Jadi sekiranya gelas itu separuh saja tak lengkap. Tak lengkap. Maksudnya, kita belajar dalam kitab betul, kepada orang yang dah mengaji lengkap betul, kita usalli fardal maghribi 3 raka'atin ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baru kita peluk. Habis sini. Allahu Akbar. Baru sini. Baru qiyam. Baru qiyam. Itu dikatakan afdal. Kita ni boleh juga. Allahu Akbar. Boleh. Tapi afdal. Afdal cantik kalau kita mengaji. Makna kalau kita mengaji kitab Syarah Ba Fadal. Syarah Ba Fadal. Lepas tu dalam apa nama ni, Sabila. Kita mengaji menadah Sabila, menadah Syarah Ba Fadal. Takbiratul ihram itu habis di telinga. Afdalnya. Afdal kita belajar. Jadi dia suruh kita menuntut ilmu, belajar ilmu, faham ilmu betul-betul. Artinya dalam bidang apa sekalipun kita kena mahirkan. Kita kena mahirkan. Kerana bahawasanya ilmu itu jadi perhiasan bagi orang yang bersifat dengan dia. Ilmu itu perhiasan. Cantik, lawa, molek bagi yang orang yang bersifat dengan dia ilmu. Makna orang yang ada ilmu, amalan dia, kita tengok dia dari sudut amalan, dia cantik ataupun lengkap. Dia cantik ataupun lengkap kerana dia belajar daripada 1 sampai 10. 1 sampai 10. Sebab itulah kita di dalam agama kita ni apa-apa bidang, apa-apa bidang. Contohnya kita belajar masalah Jumaat. Kita tak habis belajar masalah Jumaat ni. Masalah Jumaat ni nak ceritakan makna mula daripada hari Khamis dah. Masalah Jumaat ni. Kalau kita mengaji. Mula daripada hari Khamis. Selepas daripada asar. Lepas itu masuk maghrib kira hari Jumaat dah. Lepas itu pagi Jumaat. Lepas itu nak pergi sembahyang Jumaat. Lepas itu dengar khutbah Jumaat. Lepas itu sembahyang Jumaat. Lepas itu selepas sembahyang Jumaat baru habis. Jadi ilmu yang kita menuntut betul, saya contohkan ni, makna apa ilmu yang kita dapat bermasalah ataupun masalah maudhu'nya ataupun tajuknya hari Jumaat. Itu dia hari Jumaat. Kita tahu tak tahu. Masa hari Jumaat ni khususnya kepada imam. Kepada imam, dia doa dia tu doa sembahyang Jumaat. Kita nak lengkapkan. Doa sembahyang Jumaat disuruh baca pada hari Jumaat. Ya Allahu ya Ahadu ya Wahidu ya Mawjudu ya Jawadu ya Basitu ya Karim ya Wahhab
Ya Zattaulu, Ya Ghani, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Fattahu, Ya Razzaq, Ya Alim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Badi'as Samawati wal Ardi, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hannan, Ya Mannan, infahnina minka bidafhatin khairin tughnina biha amman siwak. Anta astabtahu faqad ja'akumul fatu inna fatahna laka fatahan mubina. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Allahumma ya ghani. Wa sallallahu dia pun lain. Wa sallallahu lepas Rabbana tu, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman adada fi khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Contoh, saya nak tanya sesama kita ni. Tuan-tuan pernah tak dengar sembahyang Jumaat baca doa itu? Tak pernah Ustaz. Ustaz. Tak dengar. Dia tengok iman tengok Ustaz. Itu. Sedangkan doa itu di dalam perukunan sembahyang ada. Doa itu di dalam kitab Wasyahul Aprah ada. Kitab Wasyahul Aprah yang kuliah kita di Pekan ni kita baca di Surau Kelak Rendang hari Rabu. Wasyahul Aprah, tapi 10 tahun lagi lah ujung dia. Dia bawah tajuk faedah doa. Faedah akhir Wasyahul Aprah tu. Itu imam tua-tua mana ada. Saya masa kecil-kecil dulu mendengar. Lepas tu saya belajar. Tok guru saya Leban Mak Amin tu, dia baca seumur hari Jumaat, lepas tu malam Jumaat. Jadi kita masa itu kecil, sekolah harap tingkatan 1, tingkatan 2, saya tanya, lepas tanya doa tu saya nak tulis. Dia kata di dalam perukunan ada, di dalam kitab Wasyahul Aprah. Nanti kita mengaji Wasyahul Aprah, kita akan berjumpa. Apa nak khabar? Bila mengaji Wasyahul Aprah itu, akhir sekali saya tengok ada doa itu. Ada doa. Itu cerita kisah hukum ataupun ilmu yang berkait dengan hari Jumaat. Yang berkait dengan hari Jumaat, daripada petang Jumaat sampai selesai solat Jumaat. Itu. Ini Ustaz. Ya. Pada petang kami yang selesai Jumaat. Daripada kita kami malam Jumaat, lepas itu selesai daripada Jumaat. Jumaat itu pula sembahyang Jumaat selesai, tetapi amalan-amalan sehingga masuk maghrib. Sehingga masuk maghrib malam 1. Sebabnya hari Jumaat itu fatrah dia sebelum masuk maghrib, dia kira hari Jumaat lagi. Tapi fadilat kurang dah. Fadilat kurang setelah kita sembahyang Jumaat. Itu je ilmu yang berkait dengan Jumaat. Jadi kita nanti minggu depan rasanya, sebelum raya ni, hari Ahad dah. Minggu inilah Ahad kuliah kita. Saya nak sentuh sikit berkenaan dengan ilmu sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya. Kalau kita mengajar di masjid di surau ni, sebelum hari raya itu kita belajar sama. Biar lengkap ilmu yang berkait dengan hari raya. Saya sebut dah minggu lepas, ilmu yang berkait dengan hari raya ni setidak-tidaknya itu bab apa nama ni, malam raya, pagi raya, itu dah kelebihan dia, serupa Jumaat juga. Saya nak sebutkan maknanya sembahyang raya, tajuknya sembahyang raya, usalli hari raya, takbir 7 kali, tasbih 6 kali. Lepas tu doa sembahyang hari raya. Allahumma inna nastaudi'uka an tahfaza adyanana wa anfusana fi hadhihi al-yawm wa an taj'ala 'ida hadhihi khairal ayyam. Doa sembahyang hari raya. Begitu juga
last sekali apa nama takbir hari raya. Takbir hari raya. Maknanya kita kemas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu. Macam labu lehek orang kata. Tahu labu lehek? Labu bak sayur tu lehek. Sedap sikit. Buat bulat. Ada lehek, ada dok Ustaz. Jadinya maknanya ini takbir raya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. KO selalu. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tak didengar oleh malaikat. Itu akibat dia. Akibat dia. Tanpa ilmu, walaupun kecil kita khabar, itu ibadat. Itu ibadat walaupun kecil, makna kita bertakbir itu tidak kemas. Kalau nak wasal, wasal betul. Kalau tidak, tak payah wasal. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makna tertib dia khabar. Maknanya perhiasan kita. Perhiasan tu makna orang reti. Orang reti. Maknanya kita terangkan pada malam ini, orang yang berkait ataupun mendengar ataupun kita belajar sini, maknanya dia pasang telinga lah. Kalau orang takbir raya, jika panjang umur raya haji ni 20 hari bulan ni raya haji, dia pasang telinga macam mana orang yang membawa takbir itu betul tak betul. Jadi kalau orang mengaji, kalau dia tak betul, orang yang membawa tak boleh ikut. Tak dapat pahala. Jadi oleh kerana orang tu tak betul, kita takbir perlahan-perlahan kita sendiri saja. Tapi jangan mengada sangat. Mana kita takbir, orang sedang takbir, kita buat kuat pula kerana dia tak betul. Tak boleh, itu disiplin ilmu pula. Adab kita tak boleh. Jadi kita tak betul, kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak boleh. Kena serupa azan juga. Kalau merapu je tak payah jawab. Yang azan boleh jawab, dapat pahala kita, fadilat besar, sekiranya azan dia itu betul. Itu keadaan. Jadi azan tak betul ini orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu. Dengar ya? Dengar. Jelas. Ada kata tak dengar? Ya. Jelas? Jelas. Jelas Ustaz. Ada yang kata tak jelas. Jelas. Saya ni speaker ni 100 dah. Jelas lah. Tu dia. Boleh faham? Artinya dia nak khabar menuntut belajar ilmu nombor 1 sampai nombor 10. Walaupun ilmu tak formal. Makna kita belajar kemas. Kita belajar kemas. Jadi bila belajar kemas, kita tidak terumbang ambing. Itu dia nak khabarkan tentang ilmu itu. Dan juga ia ilmu jadi kelebihan baginya. Maknanya nombor 1 tadi perhiasan kepada orang yang berilmu. Nombor 2-nya jadi kelebihan bagi dia. Adakah sama kelebihan orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Jawabnya tak sama. Jadi segi hukum hakam, kita belajar ilmu ni, fiqh ke tauhid ke sebagainya, makna orang yang belajar ilmu tu kemas. Yang orang belajar ilmu tu kemas. Satu kita nampak. Maknanya ustaz ataupun tuan guru
saya nak tanya hukum begini, masalah begini. Dia boleh jawab dari segi makna fiqh. Dia boleh jawab. Lepas itu dia boleh menyatakan di dalam nas-nasnya, dalil-dalilnya ataupun kitab-kitabnya. Contoh begini. Di dalam kitab Fathul Wahhab, rujuk dalam Fathul Wahhab. Kemas kita menengok. Ustaz itu kau puas hati betul. Tapi tak tahulah ustaz itu kok menipu, dia sebut saja kitab. Lepas tu orang ustaz tu tak boleh menipu, berdosa dia menipu. Kalau betul dia dapat kitab, tunjuk kitabnya. Saya kisah ni Tok Guru sebut. Maknanya hukum hakar ni nombor 1 nas. Nas daripada Al-Quran, daripada hadis. Ulama mana sebut? Tok Guru sebut. Nombor 3, kitab mana? Nombor 1, nas cerita ke hukum ni. Nombor 2, ulama mana sebut. Nombor 3, kitab mana sebut. Barulah sahih. Tok Guru saya dulu khabar, kalau main agak-agak, artinya pendapat dia saja, bukan pendapat syarak. Saya rasa tak boleh. Dia kena kemas betul yang berkait dengan ilmu ini. Sebab orang nak pakai. Jadi nak pakai, kita memberi pendapat, kita putus umat ambil juga pendapat. Lentah pukar juga. Bermakna orang pakai berdosa besar kita dengan pendapat kita tak betul. Ataupun pahala besar sekiranya dia beramal dengan apa yang kita sebut. Satu. Yang kedua, ilmu baca-baca. Ilmu baca-baca ni kalau kita mendengar orang yang berkait dengan ilmu baca-baca. Contohnya, mudah sekali. Maknanya azan. Azan ni kalau orang berilmu, cukup dengan ilmu yang berkait dengan azan, dia berdiri pun kemas tangan dia ni tangan dia orang azan ni. Ni. Sini. Ini cuping bukan cuping, anak telinga. Anak telinga, dia gini. Kita ni begini. Macam kelawar. Dia displaynya gini. Lepas itu aksesorinya pula subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kalau orang kemas. Lepas tu dia melaungkan azan tu, mengalunkan azan, kita nampak kemas. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemas. Bukanlah saya nak khabar saya kemas, tapi nak contoh. Kita belajar sekecil-kecilnya, makna semayang 5 kali sehari, semayang waktu, maknanya orang yang berilmu. Dia kata maknanya orang yang berilmu itu dia menjadi kelebihan dia. Setidak-tidaknya orang ni kata ustaz Tok Guru tu hebat. Contohnya Ustaz Azhar. Hebat. Ustaz Azhar hebat. Sebabnya dia tu lawak-lawak pun cuba rujuk dia sebut kitab tu, cuba rujuk. Saya rajin merujuk. Dia sebut kitab sebutir dia punya nas dia tu. Dia kata Jam'ul Musannifat. Cari je kitab Jam'ul Musannifat. Jam'ul Musannifat. Sebiji dia ambil betul. Dia maknanya orang yang mantap ilmunya. Dia walaupun dia songong-songong gitu. Walaupun melawak-melawak. Setengah orang tu pula daripada awal ceramah sampai akhir ceramah melawak saja. Melawak maknanya ilmu raja lawak. Tak ada manfaat ilmu raja lawak. Dia tu Ustaz Azhar tu alhamdulillah tu kemas. Begitu juga. Benda-benda hak berkait dengan
kita bacaan-bacaan. Kemas. Setidak-tidak dikhabar kelebihan baginya. Kelebihan macam mana? Tok Bilal tu sedap. Kemas Tok Bilal tu azan. Kelebihan kepada dia. Jangan cerita kepada dia. Awak Tok Bilal, awak tak pernah dengar awak azan. Memang sedap sungguh. Mengepak pula dia. Tak boleh cerita. Kita dalam hati kita sedap. Gitu juga Tok Imam membaca khutbah. Sebutir-sebutir kita faham. Tok Imam, sedap Tok Imam. Kelebihan dia. Kelebihan dia. Lepas itu apa nama ni, Tok Imam menjadi imam membaca Fatihah. Oh, sedap ustaz. Maknanya dia tu imam kita masjid tu membaca Fatihah kemas. Makna sebiji. Kepujian bagi dia ataupun kelebihan bagi dia. Tapi kita tak boleh cerita ke dia. Makna kita puas hati. Puas hati. Kalau Tok Imam waladallin, kita khabar Tok Imam nazak. Ibaratnya Allah, Tok Imam nazak membacanya. Makna kekejian kepada dia. Tapi kalau orang yang berilmu, kelebihan bagi dia. Dan jadi tanda bagi sekalian sifat kepujian. Orang yang sedap ataupun yang mantap ilmunya, maknanya dia mendapat sifat-sifat kepujian daripada malaikat-malaikat, daripada lebih-lebih lagi daripada makhluk. Suara azan maknanya baik, tidak semesti merdu, baik didengar oleh para malaikat di arasy. Mana ikhlas kerana Allah Ta'ala. Maknanya kemas. Dia tidak riak, dia tidak sum'ah. Maknanya kita ni menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jangan buat tak pasal tuan-tuan sekalian. Walaupun kita menuntut ilmu di rumah kita. Saya di rumah saya, tuan-tuan di rumah masing-masing. Tidak di masjid, tidak di surau. Maknanya nak kabarkan kita ni dinaungi oleh para malaikat. Kita sedang mengadap laptop, mengadap telefon. Maknanya dari segi ilmu kita dinaungi oleh malaikat. Malaikat itu malaikat hafazah. Malaikat hafazah ada dikatakan malaikat rahmat. Innal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilmi bima ridaan bima yasna. Maknanya para malaikat rahmat ini, malaikat ataupun disebut malaikat hafazah, mengembangkan sayapnya, meminta ampun kepada orang yang berada di dalam majlis ilmu sehingga dia selesai. Sehingga dia selesai. Lepas itu dalam kitab yang dikatakan Syekh Abu Lais rahimahullahu ta'ala, dia kata orang yang duduk di sisi orang alim. Orang yang duduk di sisi orang alim, walaupun dia tidak menguasai dan tidak mendapat ilmu. Tidak menguasai dan tidak mendapat ilmu. Dia duduk di sisi orang alim, makna mendengar. Maka dia ini akan mendapat 7 kemuliaan. Di dalam kitab Hidayatul Muta'allim, muka surat 34. Dia 7 kemuliaan. Kita tengok. Nombor 1. Dia ni mendapat Putus-putus pula line Ustaz. Tak darah lah. Saya jelas. Dia ni mendapat 7 kemuliaan. Orang yang duduk di sisi orang alim. Maknanya, walaupun dia tidak mampu untuk menguasai ilmu, sesuatu ilmu itu, dia duduk saja mendapat kemuliaan. Apatah lagi kalau dia belajar. Ataupun apatah lagi kalau dia beramal. Makna beramal, tak menguasai, ataupun duduk saja, dia mendapat 7 kemuliaan. Pertama sekali, dia mendapat kelebihan orang belajar. Kelebihan orang belajar. Yang kedua, dia mendapat kemuliaan tertahan daripada dosa. Dosa dia tetap.
ibarat kita. Saya kata Abu Lais. Dosa dia tu tak jalan. Tak jalan dosa dia ketika itu. Yang ketiganya dia mewajibkan mendapat rahmat daripada Allah Taala. Makna mewajibkan maksudnya akan mendapat rahmat. Bukan senang. Akan mendapat rahmat. Kita ni walaupun duduk di rumah masing-masing, saya ulang balik, nombor 1, kelebihan orang yang belajar. Tuan-tuan nak tengok kelebihan orang yang belajar, nak baca tak ada. Kitab Al-Jauharul Mawhub. Tak nampak kitab ni. Kamera ni. Tak nampak. Oh, hilang. Besar kan kitab tu. Ini dia. Nampak. Nampak. Al-Jauharul Mawhub, muka surat 7. Saya nak bentangkan satu-satu panjang. Nak dinisbahkan kelebihan orang yang belajar. Walaupun tak dapat. Muka surat 7, muka surat 8, muka surat 9, muka surat 10, muka surat 11, muka surat 12, muka surat sampai muka surat 15. Ini kitab ni. Al-Jauharul Mawhub. Siapa ada boleh rujuk. Kitab Jawi. Tak tahulah hak Rumi ada. Muka surat 7. Al-Babul Awwalu fi Fadilatil Ilmi wal Ulama. Makna kelebihan. Bab pertama kelebihan ilmu dan kelebihan ulama, orang yang mengajar ilmu. Itu dia. Itu dia punya faedahnya. Jadi berkekalan mendapat turun rahmat daripada Allah Taala. Keempatnya dia mendapat rahmat di dalam majlis ilmu itu. Tadi dibalik. Ini mendapat rahmat sepanjang majlis ilmu itu. Yang keempat. Yang kelima, selama-lama dia mendapat pahala taat. Selama-lama mendapat pahala taat bila dia mendengar majlis ilmu. Kita ni kadang-kadang masjid surau ni kebetulan aja ada majlis ilmu kita dengar. Tu usah mimpilah. Ilmu ni al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Wan nuru la yahdi lil asi. Cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang hati kotor. Hati kotor ni bukan masalah banyak sangat. Hati kotor ni makna kita di masjid ataupun di surau, orang yang mengajar ilmu, ustaz-ustaz ke tok guru kita mengajar ilmu, membaca kitab apa beri penerangan, membaca Quran, membaca hadis, membaca pendapat ulama, sahabat-sahabat, kita terdetik hati kita. Isyak dah masuk dah, ustaz ni tak habis lagi. Tak ada. Dia bukan macam Covid. Dia bukan pesen Covid. Covid disuka kita. Kalau kita tak jaga, tak basuh tangan, tak basuh begitu kebersihan, dia suka. Ilmu ni jangan mimpi. Jangan mimpi. Kalau niat pun tak betul, tak jadi. Niat pun tak betul, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak percaya ke saya, bila kita boleh pergi masjid insya-Allah berbulan 10, 11, bulan 9 ke dah berkurangan Covid ni, kita boleh mengajar. Cuba tuan-tuan datang ke masjid, datang ke surau majlis ilmu. Cuba tuan-tuan merintih dalam hati. Ustaz ni pergi balik hari itu. Pergi balik hari itu. Dah bercanggah. Sebabnya ayat Quran, wa zakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beringat-ingat, walaupun pergi balik dia beringat-ingat.
Berpesan-pesan. Kita dah bercanggah dah. Tu so mimpilah ilmu dapat. Dapat. Contoh. Kita bercakap sama kita saja. Contoh. Saya rajin juga teh. Jemaah kita. Teh jemaah kita. Kadang-kala minta maaf cakapnya. Kita dah sebut tapi tak ingat. Sebab apa? Jelas. Sebut, tulis. Contohnya. Tak ingat tu ada problem ataupun ada masalah di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita. Sebab itu kita katakan ilmu itu al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Ilmu nurun. Al-ilmu nurun wan nuru la yahdi lil asi. Ilmu itu cahaya, dia tidak dapat kepada orang yang kotor hatinya. Keenam. Maknanya keenam, kemuliaan dia apabila dia mendengar, dia tak faham, nescaya tak faham itu akan menduka citakan dia. Dia tak faham, berusaha nak faham, menduka citakan dia, maka hadis kudusi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Maknanya hadis kudusi Allah berfirman, maknanya aku di sisi mereka yang duka cita kerana keredaanku. Dia duka cita kerana keredaanku. Maksudnya Allah berfirman dalam hadis kudusi, orang yang tak faham, walaupun tak faham, dia duka cita sebab dia tak faham, makna Allah bersama dengan dia. Itu ceritanya. Kemuliaan. Allah bersama dengan dia. Itu kelebihan kita di dalam menuntut ilmu. Dan akhir sekali, yang ketujuh, orang yang menuntut ilmu ini melihat ia akan muslimun, lepas itu melihat ia akan memulia oleh muslimun bagi orang alim dan menghina mereka itu bagi orang fasik. Maka jadilah tertolak hatinya daripada fiskun dan cenderung tabiatnya kepada ilmu. Maksudnya yang ketujuh, kemuliaan dia. Ulang balik Ustaz. Saya baca dalam kitab ni, maksud dia, ringkas. Yang ketujuhnya, kemuliaan dia, maknanya orang yang menuntut ilmu ni, cenderung tabiat dia kepada ilmu. Itu dimuliakan orang yang menuntut ilmu. Bukan pasal-pasal, maknanya 7 perkara yang dimuliakan orang yang menuntut ilmu. Pertama sekali, orang yang menuntut, saya ulang balik, pertama sekali orang yang menuntut ilmu ni, kelebihan orang belajar. Yang keduanya, tertahan dosa dia. Yang ketiganya, dia ni mendapat rahmat apabila dia balik. Yang keempat ni, dia duduk di dalam halaqah ilmu. Masa kita ni duduk dalam halaqah ilmu ni, mendapat rahmat. Yang kelimanya, pahala taat. Yang keenamnya, sekiranya dia tak faham, maknanya duka cita dia tak faham, Allah bersama-sama dengan dia. Yang ketujuhnya, tabiat dia suka kepada ilmu, cenderung kepada ilmu. Itu 7 kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menuntut ilmu. Kepujian itu dia. Lagi diterimakan di sisi Allah Taala dan manusia
yang ada padanya. Jadi orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, maknanya diterima di sisi Allah Ta'ala. Makna berbuat amal begitu begini, dia tahu. Dia tahu. Lepas itu, maknanya dia ni di sisi manusia, maknanya dia ni mulia. Dan jadikan olehmu akan diri kamu itu menuntut ti faham dan menuntut ti faedah. Jadi kita ni dia suruh berusaha, maknanya berkait dengan ilmu ni kita belajar ataupun menuntut ti ni kerana nak faham, kerana nak faedah apabila kita faham. Artinya kita menuntut ilmu ni berusaha nak faham. Jadi berusaha nak faham ni ada beberapa perkara. Pertama, kita melihat. Melihat gerak-geri guru kita. Dia angkat tangan, dia menulis, dia membagi contoh-contoh. Gerak-geri apa gitu gini. Keadaan guru kita. Ada beberapa perkara, makna dia tulis, dia buat rajah. Itu kita nak memahami. Nak memahami. Satu. Yang kedua, mesti ada peralatannya dengar. Mata melihat gelagat guru kita. Yang kedua, telinga kita dengar. Dengar apa yang dia kata. Orang kata mutiara dari guru. Mutiara dari guru tu kita dengar. Dia sebut apa. Yang ketiganya, hati kita. Bila kita pandang, bila kita dengar, masuk ke hati kita. Guru ni, dia pandang ke anak murid. Anak murid tidur ke apa gitu gini, dia pandang. Lepas itu, dia dengar anak murid bercakap-cakap. Tapi guru ini, dari hati dia untuk beri ilmu. Jadi kalau ada macam bateri, kita cah bateri ni, dari hati ke hati. Dari hati ke hati. InsyaAllah dapat ilmu. Dapat ilmu dari pemandangan, dari pendengaran, dari hati. Lepas itu yang keempatnya, melalui kitab. Melalui kitab ataupun buku. Melalui kitab. Kita mengamati dalam kitab tu. Lepas tu yang keempat, yang kelima melalui catatan, menulis. Menulis. Kalau kita mengaji dulu dia panggil dhabit. Dhabit ni ada dua. Dhabit untuk kita ingat. Untuk kita ingat. Ibaratnya nota. Untuk kita ingat. Dhabit untuk kita ingat. Lepas tu satu dhabit lagi, dhabit daripada guru. Dhabit daripada guru, maksudnya huraian guru tu kita ringkaskan di tepi kitab kita ni. Contoh. Tak nampak juga. Tak nampak, tak boleh tunjuk. Tu dia. Tak nampak ya? Nampak saya, nampak tapi tak berapa. Tak berapa. Gambar pecah-pecah. Dhabit. Kita ini. Nampak? Dhabit. Itu 4-5 perkara dapat faham ataupun kita memahami setiap bidang ataupun subjek yang kita pelajari. Subjek yang kita pelajari berdasarkan tajuk. Saya ulang balik, mata, telinga, hati, kitab, dhabit. Dhabit catatan.
Dobit ni ada dua. Dobit faham kita, Faham sendiri dan daripada dobit guru. dari guru. Dobit daripada guru, maksudnya guru cakap apa. Itu maknanya kita menulis guru cakap apa. Contohnya bahasa Arab ke, istilah-istilah bahasa Arab, guru kata apa. Istilah maknanya nama orang. Nama orang Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Dia kata Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah bin Taus bin Harmas bin Abu Syarwan. Itu dhabit daripada siapa? Dhabit daripada? Ada guru. Guru. Daripada guru. Daripada guru. Guru menyebut kita, kita dhabit. Kalau nak dhabit lah, kalau tak nak sudah lah. Jadi kalau kita tak berdhabit, maknanya kita tak ingat. Kita tak ingat. Kita tak ingat maknanya apa yang sudah belajar. Tapi kalau kita dhabit, kita tengok kitab semula, kita terus dhabit yang kita dan dhabit daripada guru. Dan menuntuti faedah dan menuntuti faedah, kelebihan ilmu itu. Menuntuti faedah ni maknanya kelebihan ilmu yang kita belajar. Ilmu yang kita belajar. Kita malam ni cuba sebut berkait dengan kitab ni. Apa yang tuan-tuan faham? Maksudnya kitab ni saya sebutkan bahawa di awal-awal kuliah kita dulu, kitab ni motivasi orang yang menuntut ilmu. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, apa yang dapat daripada kitab ini? Cuba jawab. Mendapat kelebihan orang yang belajar. Mendapat kelebihan orang yang belajar. Di cerita sini. Dapat kelebihan Lain lagi. biasa. Lain lagi. Adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu. Lagi. Kewajipan menuntut ilmu. Kewajipan menuntut ilmu. Lagi. Lagi apa? Tak tahu lah. Lagi apa? Perhiasan. Menuntut ilmu. Lagi. Perhiasan pada orang yang berilmu. Perhiasan kepada orang yang berilmu. Lagi. Bertabat orang berilmu. Beradab orang yang berilmu. Lagi. Tiada ilmu. Mutiara ilmu. Lagi. Ibadat orang yang berilmu. Beribadat orang yang berilmu. Lagi. Lagi. Orang berilmu itu mulia. Orang berilmu itu mulia. Lagi. Ilmu itu menjadi perhiasan buat dirinya. Ilmu itu jadi perhiasan bagi ilmunya. Macam orang perempuan buat taik lalat sini, bulu kening hari Isnin besar, bulu kening hari Selasa nipis. Itu perhiasan ilmu tu. Maknanya kita pelik dia. Apa nama ni dia ni, minggu lepas hari Isnin bulu kening kecil. Hari Jumaat bulu kening besar. Lepas tu hari Selasa taik lalat sini. Hari Rabu taik lalat di pipi. Itu perhiasan bagi dia. Itu dia perhiasan bagi dia. Lagi? Menjadi tanda kepujian. Tanda kepujian orang yang berilmu. Mana kepujian daripada malaikat, kepujian daripada makhluk. Sedaknya dia azan. Sedaknya dia azan. Sedaknya dia jadi imam. Sedaknya dia berceramah. Jadi orang yang berilmu. Lagi? Amalan yang sempurna, perbuatan sempurna dengan cara yang betul. Amalan sempurna, perbuatan sempurna dengan cara yang betul dan tepat. Itulah hasil tuan-tuan belajar ilmu. Belajar kitab, dia sebut menuntuti faedah. Itu faedah.
Jangan hilang dah. Faedah kita belajar kitab pelita penuntut, maknanya tuan-tuan sebut. Artinya tuan-tuan bijak. Maknanya tak tidur. Maknanya boleh sepanjang kita kuliah. Berapa siri dah? 10, 11. Berapa siri? Zo. Berapa siri? 9. Yang ke-9. Elok akan datang ni Zo tulis siri ke berapa? Siri ke berapa? Siri ke berapa kita tulis. Maknanya setelah 9 siri kita berkuliah cara maya online, maka tuan-tuan mendapat faedah istifadah daripada kitab pelita penuntut, mana hak tuan-tuan utarakan sebentar tadi. Walaupun tak berkesempatan nak utarakan, maknanya dia tahu tu. Cumanya dia malu nak mengabar. Dia reti. Yang tak bercakap tu dia reti tapi dia malu nak berkhabar. Maknanya barakah ilmu ini. Pengarang kitab kita ni barakah. Maknanya kita yang belajar pada malam ini dapat faham daripada hasrat dia mengarang kitab ini untuk orang yang belajar ilmu, motivasi orang yang belajar ilmu dan disiplin orang yang belajar ilmu. Alhamdulillah kita dah faham. Dan bertambah-tambahnya daripada ilmu. Bertambah-tambah. Jadi kita menuntut ilmu ni bertambah. Kita menuntut ilmu ni bertambah. Contoh saya kata tadi. Ada tak tuan-tuan dengar? Tuan-tuan dengar yang tak pernah dengar? Ada Ustaz. Apa dia? Ada banyak. Semayang Jumaat. Doa semayang Jumaat tu. Makna hak dengar tak, makna dengar ataupun yang tak dengar. Contoh yang kita tak pernah dengar. Maksudnya doa semayang Jumaat itu kita bertambah ilmu. Jangan khabar hak Tok Imam tak baca doa itu hampas Tok Imam ni. Tak boleh. Doa lain pun tak apa. Tapi nak khabar kalau orang yang mantap ilmunya, makna khusus ilmunya, dia belajar bab Jumaat, maksudnya dia orang alih-alih dulu. Orang alih-alih dulu, Tok Imam dulu, wali hakim dulu, dia akan semayang Jumaat, dia akan baca itu. Saya ingat lagi, terbayang-bayang di fikiran saya, di telinga benda orang kata. Benda? Terngiang-ngiang. Contohnya Allah yarham Tuan Guru Haji Leban Mak Amin. Kalau dia jadi imam Jumaat, dia baca. Lepas itu yang kedua, Tuan Haji Musa bin Yaakob, wali hakim tempat saya, wali hakim tua. Dia kalau orang suruh dia jadi imam Jumaat, dia akan baca. Lepas tu yang ketiga, Pak Nok Yudin. Pak Nok Yudin ni lepas. Pak Nok Yudin ni lepas, dia kalau dia jadi imam Maghrib, dia ni lebih kampung je lah, bukan mengajar-ngajar kitab-kitab tak, tapi lebih kampung. Maknanya dia bertugas sebagai Bilal. Bilal, maknanya kalau orang suruh dia jadi, kita ni dulu Bilal boleh baca khutbah. Bukan Bilal saja dah. Dia menjadi imam, dia baca Ya Allahu Ya Ahadu. Itu. Terbayang lagi. Maknanya bertambah ilmu. Bertambah ilmu. Lepas tu, lain. Yang bertambah ilmu kita pada malam ni? Doa khas sembahyang raya. Doa khas sembahyang raya. Lagi? Cara azan. Lagi? Lapas niat solat raya. Lapas niat sembahyang raya. Lagi? Itu mengamati betul. Boleh ulang balik. Itu dia kata bertambah. Bertambah. Maknanya orang kata Aidil Fitri. Kita kata tak tepat. Usalli sunnata Aidil Fitri. Ilmu baru. Bertambah ilmu kita. Sebelum ni kita bahas Aidil Fitri juga tak? Bahas Aidil Fitri juga. Bertambah. Lagi? Satu lagi. Khafiat membaca Yasin pada orang yang sakit.
Khasiat, kaifiat begitu begini, baca Yasin pada orang sakit. Itu ilmu bertambah kita. Pada tiap-tiap hari, jangan lupa daripadanya satu hari jua pun. Maknanya proses kita belajar ilmu ni, jangan lupa. Oleh kerana kita dah faham bertambahnya ilmu kita, jangan lupa tiap-tiap hari kita belajar ilmu, masyghul pada ilmu. Walaupun kita tidak mau meninggalkan majlis ilmu ni walaupun satu hari. Kita meninggalkan ilmu ini maknanya satu hari, artinya kalau meninggalkan ilmu pada malam ni, dapat tak hak kita cerita malam ni? Tak dapat. Tak dapat. Itu dia kata masyghul bahasa Arabnya. Masyghul bahasa Arabnya maknanya kita walaupun maknanya sibuk-sibuk, walaupun sibuk-sibuk tak kisahlah. Tak sibuk, tapi kita menyertai majlis ilmu ni banyak faedah kerana bertambah ilmu, ilmu kita di dada, dapat jadinya setiap malam ataupun setiap pengajian kita ilmu tu tak sama dan bersungguh-sungguh olehmu. Dia suruh bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Maknanya saya sebelum sehari, mana hari ni Rabu, hari Selasa hari tu, saya telah postkan iklan. Iklan kuliah hari Rabu. Lepas tu Zuhur pula, terus saya postkan iklan kuliah hari Rabu, dia pun bagi link selalu. Dia bagi link. Boleh jadi. Boleh jadi, tak tahulah. Tuan-tuan yang baca WhatsApp group kita Kitab Jawi ni, baca WhatsApp group ataupun di WhatsApp lain, tuan-tuan hebahkan, insya-Allah nak menyertai hari Rabu ni. Itu bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Janganlah pula kita baik kawan pergi pasar malam. Pasar malam tak ada sekarang ni. Nak pasar siang pula. Maknanya itu yang dikata bersungguh-sungguh. Pada menuntuti akan segala faedahnya dan manfaatnya. Jadi objektif kita menuntut ilmu ni apa? Objektif kita menuntut ilmu ni apa? Maksudnya di dalam subjek yang diajarkan kepada kita, objektif kepada kitab kita ni, kuliah kita ni, seminggu 2 kali, objektif dia ialah nak mendalami cara-cara ataupun disiplin seseorang yang menuntut ilmu supaya ilmu tu barakah. Kita dapat. Lepas itu, manfaat-manfaatnya. Belajar ilmu lain pun kita dapat manfaat. Apabila kita tahu dia punya disiplin dia, akhlak dia ataupun step-step dia. Yang amat banyak manfaat dia yang amat banyak itu seperti bersungguh-sungguh kamu. Dia ibarat dia. Pengarang ni ibarat dia, maknanya kita disuruh menuntut ilmu ni bersungguh-sungguh sebab banyak faedah-faedahnya, manfaat-manfaatnya. Lepas itu seperti bersungguh. Seperti bersungguh diibaratkan tamsil. Seperti bersungguh-sungguh kamu pada berenang di dalam laut yang amat dalam dan luas. Itu. Maknanya kita bersungguh-sungguh ibaratnya di dalam laut. Kita di dalam laut berenang, bersungguh-sungguh nak lepas ke tepi pantai. Bersungguh-sungguh. Di dalam ibarat yang dikatakan oleh pengarang ini untuk menuntut ilmu. Kita ni bersungguh ke? Bersungguh. 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 Bersungguh, Lai? Sungguh. Bersungguh. Lai? Sungguh. Sungguh untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Bersungguh. Semangat. Semangat lagi.
Taat. Taat. Jadi alhamdulillah. Maknanya kalau dia kata ni bersungguh-sungguh, ibarat kita di laut yang luas, kita nak ke tepi laut, ke tepi pantai. Artinya telah melekat di dalam hati kita, kita ni dapat kemanisan menuntut ilmu. Kita nak kemanisan menuntut ilmu, nak ilmu baru, nak perbuatan-perbuatan yang betul, nak yang sahih, nak penambahan ilmu kita itu, insya-Allah kita ni dikategorikan kepada orang yang bersungguh-sungguh di dalam ilmu. Moga-moga kita ni dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilapangkan kita, berhasil ilmu yang kita pelajari. Besarlah hasrat pengarang kitab kita ni, makna dia mengarang, dia menulis kitab ni semata-mata untuk memberi motivasi ataupun memberi semangat kepada orang yang mengaji ilmu. Jadi dia karang kitab ni. Jadi kalau sekiranya kita ni belajar kitab ni, membaca kitab ni, tapi tak ada apa-apa. Tapi tak ada apa-apa. Maknanya, Allah, pukul 9 dah ustaz tak berhenti lagi. Hancurlah kita. Sebaliknya, kalau orang yang ada apa-apa, makna dia, saya khabar tadi, hati dia, Allah, sebelum ini, minta maaf cakap lah, sebelum ini, kita tak pernah dengar apa, doa sembahyang Jumaat ni, ada khusus alim ulama mengarang doa ni. Lepas itu alim ulama membaca doa ni khusus pada hari Jumaat. Kalau kita tengok maknanya doa yang saya bacakan tadi, maknanya kalau kita terjemah, masya-Allah, bersesuaianlah dengan hari Jumaat. Hari Jumaat ni penghulu segala hari. Lepas itu kita baca ya Allahu ya Ahadu ya Wahidu ya Maujudu ya Basitu ya Karim ya Wahhab ya Zattali ya Ghani ya Mughni ya Fattah ya Razzaq. Bukan kedai patah. Ya Fattah, bukan kedai patah. Kedai patah tambah yang 3. Ya Fattah, maknanya Allah bukakan. Minta Allah bukakan. Ya Fattah. Ya Ghani, ya Allah Maha Kaya. Beri kekayaan ke kita. Pembendaharaan ke kita. Yang layak bagi kita. Itu. Jadi menuntut ilmu, minta Allah beri kaya kepada kita, maknanya diperkayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menuntut ilmu. Apa jua sebarang bidang yang kita ceburi ni, minta Allah Taala. Itu doa tu. Ada yang hafal doa tu? Tak ada? Tak ada. Tak ada. InsyaAllah sekurang-kurangnya dengar kitab Wasyahul Abrah, lepas tu dalam kitab perukunan. Dalam kitab perukunan sembahyang. Ada kitab perukunan? Ada. Baca tak? Baca juga. Tak jumpa? Lepas ni kan tengok Ustaz cari. Lepas ni tengok. Kalau tak tak tengok betul-betul, tak jumpa. Tak jumpa. Dia maknanya tak ada noktah, tak ada apa gitu gini. Jadi ringkasnya. Ringkasnya pelajaran atau pengajian kita pada malam ini, maksudnya dia suruh kita, pengarang kitab ni suruh kita bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, jangan alfa di dalam kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Bersungguh-sungguh, jangan alfa. Yang keduanya, dia kata ilmu ini perhiasan bagi diri seseorang. Perhiasan. Yang ketiganya, orang menuntut ilmu ni dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ketiga, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempatnya, menuntut ilmu naklah bersungguh-sungguh. Yang kelimanya, menuntut ilmu insya-Allah bertambahlah ilmu kita. Empat lima perkara tu. Bertambahlah ilmu kita. Jadi dengan kata-kata itu, insya-Allah kita sambung pada hari Ahad nanti, membahaskan berkenaan dengan faedah menuntut ilmu. Maka kita bahaskan keunikan ataupun manfaat bagi orang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Dan juga kita akan bahaskan berkenaan dengan sembahyang hari raya. Hari Selasa tu hari raya lah, insya-Allah. Jadi setakat itu dulu. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita diberi ilmu yang barakah, ilmu yang memberi manfaat pada malam ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ahadu, ya Wahidu, ya Mawjudu, ya Basitu, ya Karim, ya Wahhab, ya Zattali, ya Ghani, ya Mughni, ya Fattahu, ya Razaq. Ya Alim, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Rahman, ya Rahim, ya Badi'as samawati wal ardi, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Hannan, ya Mannan, infahnina minka binafhatin khairin tughnina biha amman siwak. Anta astaghfahu faqad ja'akumul fathu inna fatahna laka fathan mubina. Nasrun minallahi wa fathun qaribun wa basyiril mu'minin. Allahumma ya Ghaniyu, ya Hamidu, ya Mubdi'u, ya Mu'id, ya Rahimu, ya Wadud, ya Zal Arshil Majid, ya Fa'al lima yurid. Aghnina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Wahfazna bima hafazta zikra wansurna bima nasarta birusula innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman adada fi khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Terima kasih.